Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menceritakan semula apa yang telah dibentangkan oleh rakan-rakan anda pada tahun lepas, iaitu tajuk yang ke-8, peranan wahyu dan akal. Okey, peranan wahyu dan akal. Kita tengok apakah pengertian wahyu. Okey, apakah pengertian wahyu ni sebenarnya? Pengertian wahyu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul sama ada melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ni. Kita ambil kat sini kalam Allah. Kalam Allah ni benda yang disampaikan kepada nabi dan rasul. Ini benda yang poin penting dalam tajuk ni. Okey. Poin penting dalam tajuk ni adalah kalam Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Oleh siapa sebenarnya? Oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Okey, sama ada nak disampaikan kepada dirinya ataupun nak sampaikan pada orang lain. Jadi jelas kat situ. Bahawa apa nama dia, wahyu ini adalah kalam Allah, kalam Allah. Atau kalau awak kita nak bahasa lagi senang, nak kata bahasa lagi senang, bahasa Melayunya lagi senang, kita boleh juga kat sini buat kata-kata Allah. Alamak, tulisan tak cantik. Ha, ha. Kita boleh buat kata-kata. Kalam tu adalah kata. Kata-kata Allah Subhanahu wa Taala. Okey, itu maksudnya dekat situ. Now, ciri-ciri wahyu ianya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Taala kerana kebenarannya bersifat mutlak. Okey, data wahyu ni datang daripada Allah dan kebenaran wahyu itu bersifat mutlak. Diturunkan kepada nabi dan rasul saja, bukan kepada orang awam. Penurunan wahyu adalah melalui perantaraan malaikat Jibril, mimpi yang benar, suara di sebalik tabir atau Allah mengilhamkan ke dalam hati Rasulullah. Ini ingat. Penurunan wahyu ni ini kita kena ingat ni. Ini penurunan wahyu ni kita kena ingat sebab kadang-kadang dia terkeluar sikit daripada tajuk yang sebenar ya. Penurunan wahyu ni adalah dia ada cara, ada yang pertama melalui perantaraan malaikat Jibril, ada yang melalui mimpi yang benar, suara di sebalik tabir. Suara di sebalik tabir ni macam penurunan wahyu daripada Isra' dan Mi'raj, dan juga Allah mengilhamkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kesucian terpelihara sehingga hari kiamat dan wahyu terhenti dan tidak diturunkan selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini adalah ciri-ciri wahyu. Seterusnya, kita tengok tadi wahyu sebab kat sini tajuknya nak antara wahyu dan akal. So tadi wahyu. So sekarang ni kita tengok pada akal. Apa dia akal? Akal adalah keupayaan berfikir yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk membezakan dengan haiwan. Ini sangat benda simple, benda yang keupayaan berfikir, atau awak boleh cakap akal bermaksud benda ataupun perkara berfikir ataupun pemikiran ataupun berfikir. Satu kelebihan yang diberikan, itu pun boleh. Ataupun awak bermaksud yang ini pun boleh. Keupayaan berfikir yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada manusia untuk membezakannya dengan haiwan. Itu yang penting. So ciri-ciri akal adalah anugerah paling istimewa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada manusia untuk berfikir. Yang kedua, akal membezakan manusia dengan haiwan. Akal tidak mampu memikirkan perkara gaib. Akal sentiasa berubah dan berkembang. Itu penting. Itu antara ciri-ciri akal. So tadi beza. Akal dengan wahyu tu sangat ada satu perbezaan. Tapi dia sangat saling berkait rapat antara akal dan wahyu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Dalil untuk akal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu berfikir. Now, ini antara fungsi wahyu. Fungsi wahyu terhadap akidah, fungsi wahyu terhadap ibadah, dan fungsi wahyu terhadap akhlak. Fungsi wahyu terhadap akidah iaitu panduan dan pedoman bagi akidah yang sahih, memperbaiki dan membetulkan akidah manusia, menerangkan dan menjelaskan perkara gaib seperti syurga, neraka dan titian sirat. Iaitu wahyu ni dari segi akidah dia, maksudnya dia sangat membimbing akidah manusia. Untuk apa? Untuk menjadi sebagai pedoman, panduan, memperbaiki dan membetulkan akidah manusia sebelum datangnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakannya akidah yang sesat. Tidak mengiyakan, tidak menyatukan, tidak mengesakan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi Allah datangkan wahyu, Allah turunkan wahyu. Maka kat situlah Allah membetulkan suruh kita menyembah Allah, suruh kita mengakui bahawa Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah. Tiada lain yang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya dia juga akidah juga menerangkan atau wahyu juga menjelaskan atau menerangkan perkara-perkara gaib. Nah, sebab kita ni wajib percaya kepada perkara-perkara gaib. Seterusnya terhadap ibadah. Wahyu ini sebagai sumber syariat utama. Tanpa wahyu macam mana kita nak lakukan ibadah? Tanpa wahyu macam mana kita nak laksanakan sesuatu suruhan Allah? Sebab dalam wahyu lah yang menerangkan perkara-perkara tersebut dan membimbing dan membetulkan tata cara beribadah, ganjaran dan balasan beribadah ditetapkan oleh wahyu. Terhadap akhlak, panduan dalam pembentukan akhlak mulia, menetapkan hukum-hukum praktis dan berkaitan dengan akhlak, membimbing masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain. So sebenarnya wahyu ini sangat penting terhadap yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Ini adalah macam mana yang kita tahu sebelum ini, sumber asas utama kita nak menjadi seorang mukmin muslim yang sempurna. Dengan adanya akidah, dengan adanya ibadah, dengan adanya akhlak, insya-Allah kita akan menjadi mukmin yang sempurna. Now, keistimewaan Al-Quran. Yang ini awak kena tahu, yang ini awak kena faham. Okey, kita tengok. Al-Quran ni apa istimewanya? Kita tengok. Benda ni kita boleh fikir secara akal, guys. Awak tak perlu nak fikir-fikir pening kepala apa semua. Yes. Al-Quran ni, keistimewaan Al-Quran ni kita boleh fikir secara akal. Yang pertama kalau kita tahu, kita memang tahu dari kita lahir sampai dari semasa sekarang. Al-Quran itu isi kandungannya benar. Mutlak. Tak ada keraguan. Tak ada keraguan. Yang kedua, kandungan dan hukum Al-Quran kekal sehingga hari kiamat. Awak pun boleh cakap Al-Quran itu kekal sehingga hari kiamat. Pun betul. Panduan Al-Quran meliputi semua aspek ataupun Al-Quran bersifat sempurna. Awak pun boleh Al-Quran bersifat syumuliyah. Pun boleh kan, awak kita dah belajar sebelum ni. Al-Quran bersifat rabbaniyah. Pun betul. Al-Quran bersifat alamiah. Pun betul. Al-Quran bersifat sabat dan murunah. Pun betul. Itu semua boleh diterima dalam keistimewaan Al-Quran ini. Dan kalau boleh cakap Al-Quran itu kekal hingga hari kiamat. Al-Quran itu bersifat sempurna. Itu semua adalah salah satu antara ciri-ciri keistimewaan Al-Quran. Dan ini perkara yang kadang-kadang kita tak sedar, yang kadang-kadang kita lupa. Al-Quran ni ada berapa surah? Al-Quran ni mengandungi 114 surah. Ada mengandungi 114 surah, 30 juzuk ni biasa orang ingat. 114 surah ni jarang-jarang orang, kadang-kadang orang tak ramai yang ingat. Yang biasa keliru kat sini. Yang biasa kita dengar 6,666. Okey, itu ada pendapat-pendapat yang berbeza. Tetapi ini antara pendapat yang disepakati. Okey, pendapat yang disepakati itu Al-Quran mengandungi 6,236 ayat. 6,236 ayat. 86 surah daripadanya adalah surah Makkiyah, iaitu diturunkan di Mekah, dan 28 daripadanya surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. So perkara ini anda kena tahu dan anda kena hafal. Seterusnya, kita tengokkan yang ini. Cak, fungsi akal tu apa? Lah, fungsi akal tak tahu. Kesian kau ni. Fungsi akal ni sebenarnya untuk kita membezakan baik dengan buruk. Bukan tu je tau. Kau pun kena tahu yang fungsi akal ni kan untuk kita tahu kejadian manusia dengan alam. Faham? Oh, baru aku faham. Jadi dengan akal tu kita boleh fikir kebesaran dan kekuasaan Allah kan? Lagi kita boleh fahami dan fikirkan wahyu-wahyu dan firman daripada Allah kan? Cak, aku tahu. Fungsi akal juga untuk kita mempelajari cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Fungsi akal juga untuk kita memahami dan membuktikan kebenaran Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada kedudukan wahyu dan akal. Islam meletakkan wahyu dan akal di kedudukan yang sama penting, yang sama hebat, yang sama memerlukan. Kerana wahyu memandu akal untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala, manakala akal yang menjalankan, yang memandu manusia untuk menjalankan wahyu syariat tersebut. Contohnya dalam wahyu ada ceritakan tentang kewajipan solat. So
akal ini yang merelate benda tu. Yang memproses benda untuk kita wajib melakukan solat. Bagaimana nak melakukan solat? Wahyu telah menceritakannya. Akal akan memandu diri kita untuk melakukan solat tersebut bersandarkan kepada apa yang ada dalam wahyu. Itu relate ataupun hubungan antara wahyu dan akal. Kedudukan berbeza tetapi mereka sangat memerlukan antara satu sama lain. Now, kedudukan wahyu sumber dan panduan kepada setiap manusia. Sebab wahyu ni sebagai panduan pada manusia. Seterusnya menjadi rujukan dalam menentukan hukum hakam. Itu wahyu. Al-Quran menjadi sumber rujukan. Menjadi sumber yang kita nak cari apa yang kita nak. Contohnya nak hukum sekian. Apa yang kita perlu cari. Yang kedua, pemisah antara hak dan batil. Wahyu ada cerita hal itu. Mana yang betul, mana yang salah. Yang seterusnya, apa-apa pemikiran yang bertentangan dengan wahyu dianggap salah dan sesat. Dan akhir sekali, sebagai petunjuk mutlak yang tidak terpengaruh dengan suasana atau peristiwa. Dan seterusnya kita tengok kedudukan akal. Kedudukan akal ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling istimewa kepada manusia. Akal ni hanya ada pada manusia saja. Yang lain semua tak ada. Haiwan tak ada, tumbuh-tumbuhan tak ada, semua tak ada akal. Manusia saja yang Allah kurniakan akal. Kerana manusia ni adalah insan yang istimewa. Makhluk kejadian yang istimewa, mempunyai akal untuk berfikir. Mempunyai akal untuk kita memajukan dan memodernkan negara, sesebuah tempat. Dan seterusnya membantu memahami kandungan wahyu. Akal memang sangat membantu memahami kandungan wahyu. Tetapi kita nak memahami kandungan wahyu perlu ada yang guide, perlu ada yang mengajar. Serta yang ketiga, menjadi syarat dalam mempelajari ilmu. Kalau kita tak ada akal, macam mana kita nak belajar? Betul tak? Kalau cuba orang GILA kan, macam mana dia nak belajar? Terang-terang akal dia di situ telah dikurangkan fikiran akal dia tu telah dikurangkan. Maksudnya menjadi syarat penerimaan taklif syariat Islamiah bagi manusia yang sempurna akal, menjadi syarat penerimaan taklif syariat Islamiah iaitu apa tadi kalau ni mumayyiz, okey. Tak balik, itu antara ciri-ciri kesempurnaan. Mumayyiz tu adalah kesempurnaan akal lah. Maksudnya kalau akal kita sempurna, maka itu sebagai satu taklif penerimaan akhlak atau penerimaan syariat kita. Dan akhirnya memiliki keterbatasan untuk menjelaskan suatu perkara-perkara yang seperti perkara ghaib, perkara kita tak nampak. Itu kita jelaskan dengan akal. Akal ini tetap terbatas. Terutamanya kita tidak boleh memikirkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tengok video yang berikutnya. Ada. Kau nak berapa? Aku nak 2. Rasa dah dulu. Okay, aku rasa barang kau ni okey juga. Okey, saya 900 pilih. Kau nak berapa? Nak 2. Rasa. Kan? Sedap. Kita chain bro. Okay lah. Thank you. Tengok semua kadang. Okay. Minum sebotol. Aku ambil sikit. Okey. Nah. Cepat. Dan seterusnya adalah kepentingan wahyu dalam memelihara akal. Kepentingan wahyu dalam memelihara akal yang pertama adalah wahyu memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dengan sepenuhnya. Yang kedua, wahyu membimbing akal dalam memelihara kebenaran akidah dan iman. So, saya cakap kat sini tadi, wahyu dan akal ini sangat saling memerlukan antara satu sama lain. Kerana wahyu ini dia berperanan penting dalam memelihara akal kita. Tanpa adanya wahyu, akal boleh rosak. Kerana apa? Wahyu ni memerintahkan manusia menggunakan akal dengan sepenuhnya. Dalam wahyu, dalam Al-Quran itu ada cerita pasal penggunaan akal dengan sempurna, akal dengan sepenuhnya kan. So, benda itu saling
memahami dan memerlukan antara satu sama lain. Wahyu membimbing akal dalam memelihara kebenaran akidah dan iman. Wahyu memastikan kesahihan ibadah yang dilaksanakan oleh manusia. Wahyu ni memastikan kesahihan. Maksudnya sah ke tidak, betul ke tidak ibadah tu ianya datang daripada wahyu. Kadang-kadang kita tak guna wahyu, kita guna akal pun seseorang tu boleh buat satu ibadah tapi ibadah tu tidak sah. Sebab tu boleh wujudnya macam-macam, ayah pin lah, ayah pun lah, ayah dan lah dan sebagainya. Seterusnya, wahyu mempengaruhi akal untuk menghasilkan kemuliaan akhlak dan tingkah laku. Kita ada akal tapi tanpa ada tuntutan ataupun bimbingan wahyu, maka seseorang itu mungkin ada akhlak tapi akhlaknya yang tak sempurna. Kan? Islam dah ajar A, B sebab wahyu ni mengajar sesempurna manusia itu untuk menjadi manusia yang sempurna. Wahyu dah ajar. Kan? Dari segi tutur auratnya, dari segi tutur katanya, dari segi perbuatannya, dari segi hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah, itu semua telah diajar. Itu adalah salah satu daripada akhlak yang telah diajar di dalam wahyu dan akal kita memproses untuk melakukannya. Dan yang kelima, wahyu memelihara akal supaya berfikir dan bertindak secara logik serta selari dengan tuntutan syarak. Dan akhir sekali, wahyu melarang perkara yang merosakkan akal seperti minum arak, berzina, itu semua adalah menonton pornografi dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang merosakkan akal. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, anda dapat memahami kepentingan akal dan wahyu, perbezaan antara akal dan wahyu. Kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video seterusnya. Kenapa dia macam ni? Dia macam ni kenapa? Alang-alang aku nak tanya korang. Bujakan Kenapa homoseksual tu salah dari segi agama kita? Sedangkan tu kan hak kebebasan kita. Nak dengan perempuan ke, nak laki dengan laki ke. Kau bagi tahu. Tapi aktiviti homoseks ni dah terang-terang tak boleh dalam Al-Quran. Dan Allah dah tak cakap dalam Al-Quran. Itu sebab apa? Sebab kebebasan itu mestilah ada hadnya. Supaya dia tidak memudaratkan diri kita dan masyarakat yang lain. Lagi satu, perkara aktiviti seks sungsang ni akan merosakkan akhlak seseorang. Oh, patutlah. Betul. Pandai korang. Tempatlah dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk mengikut nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada. Itu dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 17. Okey. Alang, samalah baca. Okey. Hello, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Baru sampai ke? Sorry lah lambat. Tak apalah. Okay, sebenarnya aku terfikir tadi semasa aku jalan nak ke sini. Okay. Kenapa riba tu diharamkan dalam Islam? Sedangkan benda tu kan menguntungkan diri kita sendiri. Memanglah ribat tu menguntungkan kita ni kan. Tapi ribat tu menzalimi orang lain. Wahyu kan telah melarang kita untuk melakukan penzaliman dekat muka bumi ni. Tempat kita duduk ni lah. Mana boleh. Betul tu. Nampak tak? Beza akal yang berteraskan wahyu dengan akal yang nak untung je. Nampak.